Baik, berkenaan tentang larangan berbicara dalam solat, ya, sebenarnya ada sedikit perbincangan di kalangan para ulama, ya. Walau apa pun, secara amnya, secara prinsipnya, para ulama sepakat, ya, mengatakan bahawa barang siapa yang berbicara, ya, dalam solat secara sengaja, ya, bukan untuk maslahat solat. Dia kena tambah tu. Berbicara dengan sengaja bukan untuk maslahat solat, dan tahu tentang larangannya. Jadi dia ada 3 kriteria tu, ya. Bercakap dengan sengaja bukan untuk maslahat salat dan tahu tentang larangannya, solatnya akan terbatal, ya. Ulama sepakat dalam hal ini, ya. Walau bagaimanapun, adanya perselisihan di kalangan para ulama dalam permasalahan kalau sekiranya seseorang itu leka atau lupa atau tidak tahu, ya, atau dipaksa, ya, untuk berbicara dalam solat. Dia lupa, dia leka, dia tak tahu tentang larangan, tak boleh bercakap dalam solat, ya, orang muallaf barangkali, atau dipaksa, ya, untuk berbicara dalam solat, atau dia berbicara kerana ingin memberi amaran kepada orang lain yang dikhawatiri akan terkena mudarat. Contohnya orang buta tengah berjalan, ya, dia khawatir dia nak jatuh, dia Assalamualaikum, dia nampak dia nak menuju ke satu lubang, ya, jadi dia nak memberi amaran. Ini contohlah, ya, dan seumpamanya, ya. Ulama berselisih tentang hal ini, ya. Begitu juga dengan orang yang berbicara untuk tujuan maslahat solat, ya. Mereka berselisih tentang hukum solat orang ini, ya. Maka ada 2 pendapat, ya. Pendapat yang pertama daripada pendapat mazhab Hambali, yang mengatakan bahawa dalam kesemuanya solat orang itu terbatal, ya. Tak kira dia lupa ke, dia mamai ke, dia jahil ke, dia dipaksa, ya, untuk maslahat solat atau bukan maslahat solat, ya. Kalau dia bercakap je, ya, dengan percakapan manusia, solatnya terbatal. Kenapa? Kerana bercanggah dengan ayat Al-Quran atau hadis yang di hadapan kita. Kerana Allah memerintahkan waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, kerana Allah dengan khusyuk. Jadi qanitin itu sebenarnya membawa beberapa maksud, antaranya khusyuk seperti mana dalam terjemahan, dan boleh tambah lagi dan senyap, ya, dan senyap, ya. Itu antara maksud erti qanitin, ya, khusyuk dan senyap, ya. Jadi mereka melihat bahawa ini semua berbicara, perkataan-perkataan macam ni bercanggah dengan, ya, perintah supaya, ya, tidak boleh berbicara dalam solat. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, bahawa salat orang yang bercakap, ya, dengan percakapan manusia, ya, kerana tidak tahu atau lupa, atau dia lupa dia dalam salat, atau dia menyangka salatnya dah selesai, ya, dan dia salam lalu dia berbicara,
kerana menyangka bahawa solatnya telah selesai. Ada kisahnya nanti kita sebut, ya. Sama ada percakapan itu untuk maslahat salat atau selainnya, sama ada dia imam ataupun makmum, solatnya sah, ya, tidak terbatal, ya, dalam semua keadaan yang disebutkan tadi. Pendapat yang kedua ni mereka memberikan beberapa dalil, ya. Antaranya hadis Dzul Yadain, hadis dua sahabat yang tangannya panjang, ya, yang kita dah baca dalam hadis yang ke-110, ya, kita dah baca dalam kitab ni, ya, tentang kisah bahawa Rasulullah salat zuhur ataupun asar, ya, lalu Rasulullah memberi salam selepas 2 rakaat, ya, sedangkan zuhur atau asar 4 rakaat. Tapi selepas dua rakaat Rasulullah beri salam, ya, dan Rasulullah pergi ke tepi, ya, kita dah cerita kisah dia. Cuma itulah dia, ya. Maka datang Dzul Yadain, dia berbicara, ya, dengan mengatakan, ya wahai Rasulullah, adakah solat dipendekkan, dipasarkan, atau engkau lupa? Maka jawab Rasulullah jawab pula, kedua-duanya bukan, ya. Maka Dzul Yadain kata, ya, engkau telah terlupa, ya. Jadi ada bersoal balas, bercakap, sedangkan solat mereka dah sempurna belum? Mereka baru solat 2 rakaat, belum sempurna, ya. Maka Rasulullah pula menoleh ke para sahabat yang di kalangannya ada Abu Bakar dan Umar, dan bertanya, mendapat kepastian, adakah benar apa yang Dzul Yadain kata? Mereka menjawab, ya. Mereka pun berjawab juga. Maka mendengar jawapan mereka, persaksian mereka, baginda bangun dan menyempurnakan solat baginda. Sedangkan kalau solat dah terbatal, ya, masakan boleh sempurnakan je, ya. Kalau dah batal, kena buat balik. Tapi ternyata Nabi tidak berbuat begitu, ya. Hadis ni sahih dalam Bukhari Muslim, ya. Juga antara dalil mereka, pendapat yang kedua, bahawa orang yang tak tahu, orang yang lupa, ya, orang yang bercakap untuk maslahat salat, ya, salatnya sah, tidak terbatal. Mereka berhujah dengan sebuah hadis yang lebih kepada satu kisah, ya, yang berlaku kepada seorang sahabat bernama Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Ingat nama sahabat ni, ya, kerana hadis Aina Allah, Allah di mana, kembali kepada sahabat ni, ya. Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, dia menceritakan, ya, pada suatu hari dia masuk solat berjemaah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu salah seorang daripada jemaah bersin, ya, dan Muawiyah menjawab tahmid sahabat yang bersin tu dengan mengatakan yarhamukallah, ya. Sahabat tu bersin, dan zahirnya, walaupun dalam lafaz tidak disebut, tapi zahirnya sahabat tu mengucap alhamdulillah. Kerana itu Muawiyah membalas yarhamukallah dalam salat, ya. Maka para sahabat dalam jemaah, dalam sahabat yang lain yang sedang salat bersama, ya, mereka menoleh kepada Muawiyah. Cuba bayangkan, ya, kena ada imajinasi sikit. Mereka menoleh kepada Muawiyah, ya. Lalu ternyata Muawiyah, ya, menoleh kepada mereka dan mengatakan, wa thaqla Umayyah ma sya'nukum tanzurun. Wa thaqla Umayyah ni macam, ini satu perkataan macam apa, ya, lebih kurang amboi, atau lebih kurang lah, bukan amboi, ada kata lain lah. Tak tahu nak terjemah apa, ya. Aduh, mengapa kamu melihat aku, ya. Dia bercakap, ya, dalam solat. Mendengar ucapan Muawiyah, para sahabat, ya, menepuk-nepuk
Ni apa? Peha mereka, mendiamkan dia. Maka apabila Muawiyah melihat mereka menepuk-nepuk peha mereka, ya, dia pun mengerti, ya, message-nya, maka dia pun diam. Kita lihat mereka teruskan solat, Rasulullah imam di depan, dan setelah Rasulullah memberi salam dan mereka selesai salat, ya, Muawiyah mengatakan, fa abi wa ummi ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Aku menggadaikan bapa dan ibuku kerana baginda, kerana Rasulullah. Aku tidak melihat seorang guru sebelumnya atau selepasnya, selepas Rasulullah, yang lebih baik cara dia mengajar daripada baginda. Wallahi ma kaharani wala dharamani wala syatabani. Demi Allah, baginda tidak mengherdikku, tidak memukulku, mahu pun mencemuhku. Sebaliknya baginda berkata, inna hadhihi salah, sesungguhnya salat ini, la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas, tidak boleh ada perbicaraan dengan orang, atau tidak boleh berbicara dengan orang. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Quran. Sesungguhnya ia adalah, yakni salat itu adalah bertasbih, bertakbir dan membaca Al-Quran. Ya. Tamat hadisnya daripada riwayat Imam Muslim. Kita lihat bagaimana dalam hadis Muawiyah ni, ya, Muawiyah berbicara secara jelas. Ya, dia mulanya dia menjawab tahmid orang yang bersin, ya. Lepas tu dia boleh menjawab jemaah yang lain, ya, yang memandangnya lalu menepuk-nepuk peha mereka. Tapi ternyata Nabi SAW, ya, sekadar menegur perbuatannya, ya, dengan mengatakan sesungguhnya solat ini tidak boleh, ya, berbicara dengan orang. Itu dia punya petunjuk dalilnya. Sesungguhnya solat ini tidak boleh berbicara dengan orang. Berbicara dengan orang, itu dia punya apa dia? Kriteria larangan tu, ya, sifat larangan tu, berbicara dengan orang, ya. Baik. Maka Nabi tidak menyuruh Muawiyah supaya mengulang balik solatnya, ya. Sebaliknya baginda, ya, menganggap bahawa itu satu kesilapan yang dimaafkan, kerana jelas Muawiyah tidak mengetahui tentang larangan, ya, berbicara dalam solat. Juga antara hadis yang digunakan oleh pendapat yang kedua yang mengatakan bahawa orang yang tak tahu, yang tak sedar tentang larangan berbicara dalam solat, ya, keumuman, ya, keumuman hadis, ya, yang mengatakan, di mana Nabi SAW bersabda, innallaha tajawaza an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah mengampunkan buat umatku, ya, perbuatan silap dan kesalahan yang mereka lakukan kerana lupa, ya, dan apa yang mereka lakukan kerana dipaksa, ya. Silap maknanya tak sengaja, lupa, ya, atau yang dipaksa. Ini tiga apa nak panggil apa ni? Tiga perkara, ya, yang mana kalau orang itu, ya, melakukan satu kesilapan dalam syarak kerana tiga sebab ini, maka secara amnya dosanya dia tidak berdosa, ya, dia dimaafkan, ya, kerana silap, lupa dan dipaksa, ya. Adapun hadis yang ke 117, ya,
tentang larangan berbicara dalam solat, dapat kita fahami bahawa hadis ini dia ditujukan buat orang yang sengaja dan orang yang tahu tentang larangan berbicara. Ya, maknanya dia sengaja bercakap sedangkan dia tahu. Ya, maka ini memang, ya, ini orang yang macam ni terbatal solatnya.